A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sidang pendengar live FB dan saya nak check tengok. Pertamanya bolehlah komen-komen sikit. Dengar ke tak dengar suara tu? Yang paling pasti sekali suara ni lah, clear ke tak clear. Okey, kerana ini percubaan pertama, telah diamanahkan oleh Jabatan Agama Islam untuk melakukan ataupun membuat satu video live di FB Jawi. Okey, jadi mungkin ada yang biasa ustaz ni live dekat dia punya Facebook. Okey, hari ni kita live di FB ataupun komentar yang bagaimana dari sudut sound saya punya mic ni, dengar ke tak dengar, clear ke tak clear. Harapnya clear lah untuk kita bersama-sama. Mungkin tak lama sekadar kita memberi peringatan dan juga membicarakan beberapa isu yang kita berdepan pada hari ini. Okey, jadi sebelum tu kita sanitizer dulu. Kita menggunakan sanitizer yang telah disediakan, okey, untuk menjaga kebersihan. Jadi sempatlah kita sanitizer pun kita belajar juga kan, ada orang ajar cara-cara teknik-teknik sanitizer. So kita gunakanlah sanitizer sentiasa bagi menjaga kebersihan kita. Kita bersentuhan, kita elakkan bersentuhan dengan orang lain. Kadang kita nak bersentuh pintu, eskalator dan sebagainya, kadang yang digunakan seharian tanpa kita sedar. Sebenarnya kita berhati-hatilah dan kita memastikan sentiasa menggunakan sanitizer agar kita terpelihara dan juga dilindungi oleh wabak yang sedang menular hingga kini. Okey, loud and clear daripada Faizul Anwar. Terima kasih Brother Faizul. Ada Amirul Hafiz Ibnu Garimin. Okey, yang menonton, terima kasih. Tidak ada solat Jumaat di masjid, maka timbullah kemarahan daripada beberapa individu-individu yang kita pun tak pasti sebenarnya kenapa dan mengapa. Dan sebenarnya hasil yang telah keputusan yang telah dibuat ini merupakan hasil muzakarah fatwa dan juga daripada pimpinan muzakarah khas yang telah dibuat dan memutuskan untuk kita menangguh sementara solat jemaah di masjid, dan kita juga menangguhkan solat Jumaat pada minggu ini, iaitu pada hari ini. Jadi keberkatan hari ini, iaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, yang kita mohon keberkatan agar kita dapat berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah makbulkan agar negara kita di Malaysia ini bebas daripada wabak COVID-19 ataupun COVID-19. Okey, jadi bila mana timbul kemarahan ataupun beberapa komplain lah di kalangan jemaah yang mungkin tidak mengikuti perkembangan ataupun tidak mempunyai kemudahan WhatsApp dan sebagainya, ataupun tidak mendapat maklumat, mungkin kita bersangka baik dengan mereka. Namun kami di masjid bertalu-talu mendapat telefon dan juga mendapat bukanlah kata apa, SMS ataupun WhatsApp mesej yang bertanyakan mengapa, kenapa dan sebagainya. Sebab itulah kita memberi penerangan secara berperinci
yang bertugas untuk memastikan masjid sentiasa dilaungkan azan dan juga masjid juga sentiasa mengadakan solat jemaah antara imam dan bilal sahaja, mana tidak terbuka kepada jemaah luar. Okey, oleh dengan itu kita pada hari ini yang pertamanya kita perlulah melafazkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita yang berada di rumah ini dalam keadaan yang selamat, tidak dijangkiti oleh wabak yang sedang melurar kini. Kerana ada orang hari ini masih lagi tidak mengambil endah dengan perintah yang telah dikeluarkan untuk kita berada di dalam kawasan kediaman kita, kecuali yang bertugas. Dan tuan-tuan dan perempuan kena faham tugasan yang telah dilaksanakan ini atas amanah yang telah berikan, namun kita juga mengikut SOP prosedur yang telah ditetapkan, dan kita tidak bertemu dengan orang ramai, kita tidak berada di tempat awam dengan begitu lama. Kita datang ke tempat kerja dan kita pulang ke rumah, dan balik rumah pun kita terus menuju bukan ke mana, ke toilet lah untuk kita cuci ataupun kita mandi. Sebaiknya membersihkan pakaian kita. Okey, jadi sebelum kita pergi jauh lagi tentang tajuk kita pada pagi ni, saya memang biasa buat live di Facebook saya sendiri, namun hari ini live ni daripada Jabatan Agama Islam dan Persekutuan. Begitu ramai, saya rasa pasti yang akan jadi pada negara kita dan sekian-sekian. Sebenarnya tidak. Kami tetap meneruskan solat jemaah di kalangan imam dan bilal yang bertugas di masjid. Itu yang pertama. Okey, jadi tuan-tuan dan puan kena clear dan sahutlah arahan pemerintah kita untuk kita berada di rumah, dan kami yang bekerja ini bekerja untuk anda, kami juga berkhidmat untuk anda, kami juga berjemaah ini mewakili anda semua yang sering solat jemaah di masjid. Itu yang pertama. Jadi kesempatan ini juga kita mungkin dapat merenung satu lagu daripada lagu lama yang mengingatkan kita tentang erti syukur. Okey, lagu dia berbunyi macam ni. Okey, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, nikmat yang dikecap baru kan terasa bila sudah di dalam genggaman, apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam Jadi dia datang ni, dia snap gambar tu, mungkin dia bagi info pada kawan-kawan dia. Jadi dia tak tahu. So ni mungkin tak datang masjid pada solat waktu, mungkin solat saja di waktu solat waktu Jumaat mungkin. Namun itulah kenyataan yang perlu diterima bila mana tiada solat Jumaat. Satu rekod yang kita lalui hari ini. Inilah realitinya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena hadam benda ni. Kerana apa? Bila mana hari ini kita diperintahkan untuk berada di rumah, sebenarnya satu nikmat bagi kita berada di rumah. Kerana pertama, dapat kita wujudkan satu bonding yang baik di kalangan keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Hari ini kita dapat bersatu dalam satu rumah dalam tempoh yang kita katakan 14 hari, satu tempoh yang lama. Hari ini baru hari yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Hari yang ketiga pun kita
seronok bila kita duduk di rumah, duduk berincang dengan isteri, hari ni nak masak apa, sama-sama masak, anak tolong bersihkan itu dan ini. Masya Allah, tabarakallah, Allah bagi satu nikmat pada kita yang mungkin sebelum ini kita tidak mempunyai ruang dan peluang sebegini untuk kita. Yang pertama, solat jemaah bersama dengan keluarga kita. Ayah-ayah hari ini yang mana mungkin datang ke masjid sebelum ini menjadi makmum, tapi hari ini dia manahkan untuk menjadi imam di keluarga kita. Jadi imam di kalangan keluarga kita, imam kepada isteri kita, imam kepada anak-anak kita. Jadi mulalah ayah-ayah dah boleh Allah tabarakallah, dapatlah satu nikmat yang kita merasakan sebelum ini tidak pernah berkumandang azan di rumah, tapi dikarenakan COVID-19 ini kita berjaya kumandangkan azan di rumah kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah hari ini kita merasa yang pertama, hari ini kita nak ulas poin yang pertama adalah syukur. Yang pertama adalah syukur. Kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Yang ada hari ini kita mampu lagi solat jemaah dengan keluarga kita. Kita tidak meninggalkan solat jemaah, itu sudah pasti. Teringat saya dengan Kiai Haji Fuad Afendi ketika kami menziarahi di Kota Bandung. Bagaimana Kiai Fuad Haji Afendi mengatakan untuk lelaki ini ada 4, iaitu solat awal waktu berjemaah di masjid. Namun hari ini Allah telah tarik nikmat kita, walaupun kita mencukupi syarat berikut, kita tidak mampu untuk solat di masjid atas arahan pemerintah kita. Sebab tu hari ini semalam juga saya dapat dengar perkongsian daripada Ustaz Syed Khalil Jufri yang mengatakan bila mana seseorang itu yang memang sentiasa solat jemaah di masjid setiap hari sebelum ini, walaupun tidak dapat hadir pada hari ini untuk solat ke masjid, namun dia masih mendapat pahala berjemaah walaupun dia solat di rumah. Allahu Akbar. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pemurah, Maha Pengampun pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hari ini sebenarnya apa takut pada COVID-19, dia juga adalah makhluk dan sebagainya. Ya betul, kita mengakui apa yang dikatakan sedemikian. Kita tidak mengatakan kita takut lebih pada COVID-19 sehingga kita menandingi kita takut dengan Allah. Itu isunya hari ini. COVID-19 ini satu wabak yang menular, yang mana kita pasti wabak ini kita perlu hindari, dan ini juga telah dipesankan oleh Nabi SAW. Kalau ada wabak tersebut, kita tak perlu nak masuk dalam kawasan tersebut, mana kita duduk pada di luar. Bukannya kita mengharungi wabak tersebut dengan hanya mampu kita serahlah, kita tawakallah. Bolehkah macam tu? Saya rasa kita kurang setuju dengan statement tersebut. Kalau berani kita katakan singa, harimau itu juga makhluk Allah, tapi tidak ada pun seorang yang berani buka pagar di zoo negara tersebut untuk berada dalam satu kandang dengan harimau tersebut. Kerana kita menyatakan kita takut pada Allah, tapi kita takut tak pada harimau tadi itu, kita takut dari sudut kita takut pada makhluk ini, kita jauh pada dia. Tapi kita takut pada Allah, makin kita dekat dengan Allah, dengan kita bermunajat, dengan kita berdoa, dengan kita
perlu datang ke masjid, tapi ada juga orang-orang yang tidak memahami ataupun tidak faham dengan arahan tersebut, masih nak berjuang, nak menunjukkan kata alim mungkin untuk datang, aku kena datang kok ke masjid sebenarnya, padahal tak perlu pun, kerana ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu, daripada pemerintah yang juga hadir dengan ujian ini kepada kita semua sebagai umat Islam. Sebab itulah saya katakan dulu masjid dibuka 24 jam. Dulu kita setiap Jumaat kita solat Jumaat berjemaah, kita berlumba-lumba untuk hadir awal ke solat Jumaat. Namun hari ini bila mana tidak ada peluang tersebut, barulah kita merasa berebut-berebut nak datang. Sebelum ni kita duk panggil Bilal, panggil azan sampai habis suara, tapi tak datang-datang. Hari ni Bilal hanya mampu melaungkan dan hanya mampu berimamkan dengan imam yang bertugas sahaja, dan jemaah yang lain solatlah di rumah. Sebab itu kita kata memang kita kecewa dan kita sedih. Kami paling ramai dikunjungi oleh masyarakat kita, yang mana hadir ke masjid, ada yang hadir datang solat berjemaah, tu confirm dah. Ada juga yang hadir ke masjid parking kereta aja. Tak tahulah kan di kat mana tu, saya tak pasti lah. Dia datang, dia parking kereta kat masjid, sebab kat masjid tak ada bayaran mungkin. Jadi kalau dia dapat kebenaran tu tak apalah. Biasanya ada yang masjid yang buat bayaran untuk parking, kerana tempat parking dia besar dan berdekatan dengan tempat pejabat. Jadi kita tak naklah kita parking kereta saja. Kalau boleh kita parking sekali jiwa kita, hati kita di masjid. Sebab tu hari ni satu ujian pada kita, bukanlah satu musibah. Kalau musibah itu bila mana ujian ini hadir, kita masih lagi jauh dengan masjid. Sebab tu hari ni ambillah peluang ini untuk kita melaksanakan yang terbaik di rumah tadi. Dan sebelum tadi pun saya dapat satu WhatsApp daripada rakan daripada JAKIM, telah menyediakan kit bagaimana kita untuk berdepan 14 hari kita menyusun atur pemerintah kita, yang mana masih lagi keluar, yang tidak duduk di rumah, masih lagi pergi ke pasar, pasar-pasar, bukan pasar yang jual ayam apa semua tu, itu masih dibuka, tapi buat pasar malam ni, ada yang buat pasar malam, ada yang buat perhimpunan tanpa kebenaran dan sebagainya. Hatta kami di Jabatan Agama Islam dan Persekutuan juga meletakkan syarat-syarat bagi mereka yang telah mendapat kebenaran untuk bernikah. Maknanya tarikh nikah dia tu pada minggu ini, kita telah menyediakan satu SOP, siapa saja yang boleh hadir. Pastilah kita kata suami, bakal suami, bakal isteri, wali, 2 orang saksi dan 4 wakil daripada keluarga perempuan, 4 wakil daripada keluarga lelaki. Hanya itu saja yang pastinya dilaksanakan dalam tempoh tidak melebihi 30 minit. Jadi kita masih melaksanakan bagi yang telah mendapat kebenaran saja, tuan-tuan. Jadi yang tidak mendapat kebenaran itu jangan
Bila dah kahwin hari ni, tidak ada solat jemaah buat di rumah. So ambil kesempatan pada ketika mana kita diperintahkan untuk berada di rumah ini, kita berjemaah di rumah, dan pastikan kita berjemaah di rumah, melaksanakan 5 waktu ini di rumah, dan kita sama-sama doa bersama keluarga kita, ahli keluarga kita dijauhi oleh wabak-wabak ini. Kerana wabak ini tuan-tuan, isu yang utamanya kita tak nampak. Kita tak nampak tahu wabak ni, kita tak nampak dia punya virus tu, kita tak nampak. Bila tak nampak, memang kita ambil kisah tak kisah, kita masuk dalam lift, kita tekan button lift, ataupun kita nak masuk pintu bank dan sebagainya. Jadi isu tu bila mana kita tak nampak, perlulah kita menjaga kebersihan kita. Sebenarnya menjaga kebersihan ini telah lama dikempen oleh Islam. Islam dah lama sangat kempen untuk jaga kebersihan, kebersihan toilet kita, kebersihan kita datang diri kita dan sebagainya. Namun cabarannya hari ini itu kita kena terima dan kita kena bersedia, dan kita mengingati mati. Bila kita mengingati mati, kita akan sentiasa berdoa dan mohon keampunan. Biarlah kita mati ini kita mati itu dalam kita keadaan yang bersih, telah diampunkan dosa oleh Allah. Yang kita risau hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak diampunkan dosa kita, malah pintu taubat kita apabila kita duk berdoa, kita bertaubat pada Allah, yang kita risau taubat kita itu tidak diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Sebab tu hari ini ujian COVID-19, kami di masjid bukanlah mengatakan gembiranya tak ada orang datang masjid. Kami juga turut merasa sedih bila kita ada orang datang masjid, dan kami juga bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita semua ini. Dan kita hendaklah bila kita dah tadi yang kita boleh solat duha dengan anak-anak semua sebagai. Kemudian banyak lagi solat-solat sunat yang sebenarnya Nabi SAW juga banyak melaksanakan solat sunat di rumah. Banyak sangat. Kita hari ni kalau boleh, kita kajilah sebaik mungkin apa yang kita boleh susun untuk anak-anak kita. Sebab tu tuan-tuan yang belum mendapatkan kit daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah menyebarkan kit kawalan pergerakan di rumah ini, mana telah menyusun aktiviti riadah bersama anak-anak, aktiviti ilmu. Yang saya juga dapat tahu hari ni DBP ada web yang banyak buku-buku online yang boleh dibaca. Mungkin dekat rumah tak ada bahan bacaan, so boleh baca dalam bentuk online. Namun banyak lagi aktiviti yang keagamaan ini sangat banyak. Boleh bicarakan satu hadis satu hari bersama anak kita. Kalau 14
Anakku lagi expert pada kita. Jadi maknanya kita kena sedar. Hari ni pun baru tadi duk kata, oh masak bila lalu nak keluar rumah tadi tu, lalu dekat rumah-rumah di quarters kami ni, oh macam-macam bau masakan, ada masak sambal petai, masak sambal udang dan sebagainya. Jadi sebelum ni mungkin tak pernah masak kan, saya tak pastilah nak bagi tahu kata bila kata dah duduk di rumah semua pakat masak sama-sama. Ada yang suami tengok YouTube macam mana nak masak lauk ni siang-siang, isteri mungkin sedang belajar, dia duk buat assignment, kita tolong dia buat memudahkan urusan dia, kita tolong cover bahagian mana yang kita boleh cover. Sebab tu hari ni suami dan isteri perlu bijak menyusun atur jadual agar kita dapatlah memastikan segala perancangan kita itu perancangan yang terbaik. Beli roti dia beli roti Gardenia tu sampai 12 bungkus pun ada, sedangkan roti tu ada expired kan. Takkanlah kat rumah boleh makan roti sedia. Sebab tu kita nak, kalau boleh kita pastikan yang apa yang kita kongsi itu adalah satu sumber yang sahih, sumber yang tepat. Ataupun kalau kita memang tak pasti, tak perlu kita kongsi, tak ada orang minta untuk kita kongsi pun. Sebab yang letihnya lagi pun, orang tu dia kongsi sampai 8 grup, yang kawan-kawan dia semua 8 grup tu semua ada, jadi semua dah dapat berita yang sama di grup sampai hang lah telefon. So saya harap kalau boleh kita utamakan yang paling pasti, dapatlah kita menumpukan amal ibadah kita. Sebab ini teguran daripada Allah. Allah takkan izinkan satu perkara melainkan nak menegur umat-umatnya yang kini sering kita banyak melakukan dosa pada Allah, kita banyak melakukan perkara yang tidak disukai Allah. Mungkin kita banyak buat fitnah pada orang, kita banyak buat jahat pada orang, kita banyak buat penaya pada orang, ataupun kita banyak buat benda yang memang Allah tak suka sama sekali. Namun hari ini teguran Allah, dia tak kira siapa pun, dia tak kira ustaz ke, dia tak kira imam besar ke, imam kecil ke apa ke, dia tak kira. Tapi teguran ini untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala bukan satu perkara yang boleh diambil remeh. Kita kembalilah kepada Allah, kita terus berdoa kepada Allah, dan kita menjaga ahli keluarga kita, dan kita menjaga kebersihan kita, dan kita mematuhi taat perintah kepada pemerintah kita pada hari ini yang telah berkorban pelbagai, terutamanya kepada jururawat, doktor-doktor yang bertugas. Tuan-tuan, kita duduk di rumah boleh makan hari ni depa viral pula goreng pisang corona. Aduh hai, kan macam-macam lah nak buat, goreng pisang corona lah apalah. Namun orang yang sedang berkhidmat di hospital dan sebagainya tidak ada ruang dan peluang untuk berada nikmat macam kita. Sebab itulah kita memberi ataupun mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada jururawat-jururawat, kepada doktor-doktor yang bertugas, kepada sesiapa saja yang bertugas perkhidmatan di sama ada kerajaan atau terutamanya yang mana hari ini berjuang untuk masih lagi bekerja. Menteri kita pun tetap bekerja. Kami juga Imam Bilal tetap bekerja mengikut jadual.
namun kita doakanlah agar mereka yang bekerja ini dipermudahkan segala urusan mereka, dilindungi oleh wabak COVID-19 ini. Sebab itulah kita kena pastikan dalam keadaan ini kita tidak memastikan kebersihan dan juga tidak berhati-hatilah dalam konteks mana pun, kena berhati-hati. Okey, so pada petang ini saya tak berniat nak bicara lebih panjang, namun mudah-mudahan saya kongsi tadi yang pertama, yang pertama adalah syukur. Kita masih lagi diberi kehidupan, walaupun kita diuji dengan ujian ini, kita kembalilah kepada Allah atas ujian ini. Jika kita masih jauh dengan Allah, maka itu bukan lagi ujian pada kita, tuan-tuan, itu adalah musibah kepada kita. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, kita sabar dengan ujian ini terus. Mungkin ada orang masuk syurga itu dengan kesabaran dia. Jadi janganlah kita tengok orang sabar, kita tahu dia ni sabar betul. Ya betul, mungkin orang itu dia mempunyai kesabaran yang tinggi. So kita membina kesabaran kita, kerana sabar itu adalah baja bagi syukur. Okey, dan yang ketiga adalah solat. Dan solat ini kita teruskan, janganlah kita tinggalkan solat kita walaupun tidak ada jemaah di masjid, tidak ada jemaah di solat Jumaat di masjid, namun kita terus melaungkan azan di rumah kita, dan kita juga berjemaah di rumah kita. So ajarlah anak kita, isteri kita, dan kita mantapkanlah ilmu-ilmu yang keluar. Yang keluar pun mungkin hanya ketua keluarga saja. Jadi sebab itulah kita mengharapkan agar kita semua dapat bebas ataupun berjaya. Kita semua rakyat Malaysia berjaya mengikut perintah pemerintah kita, dan secara tidak langsung berjaya bebaskan wabak COVID-19 ini di negara Malaysia, juga di negara-negara yang lain, negara-negara Islam terutamanya. Dan teruskanlah berdoa, bermunajat, dan kita melakukan solat hajat bersama keluarga kita. Kita bangun malam, kita munajat pada Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan hubungan yang baik kita bina ini adalah hubungan kita dengan Allah. Inilah hubungan kita bina hubungan yang baik dengan anak-anak kita, dengan isteri kita. Mudah-mudahan hubungan yang baik ini diberkati lagi, dirahmati, dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah memakbulkan doa-doa kita. Okey, jadi nak nyanyi lagi tak ada lah kot, cukuplah sekadar itu saja. Sebenarnya sekadar nak memperingati itu, bila ada lagu tu kita senang faham lagi. Sebab tu lagu tadi tu satu perkara yang kita boleh mengingatkan tentang erti kesyukuran. Mana bila Allah kan, saya terus bekerja untuk anda duduklah di rumah untuk kami. Kami tetap bekerja, tak apa, kami jemaah di masjid terus meneruskan perjuangan jemaah di masjid, namun anda duduklah
di rumah, janganlah duk cari jalan nak keluar juga, nak pi jumpa kawan, lepak dan sebagainya. Okey, I stay at home for you, you stay at home for us, right? Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada pesanan ini untuk tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan FB semuanya, dan kita doakanlah yang terbaik agar kita sentiasa berdoa dan munajat pada Allah. Mudah-mudahan ada ruang dan peluang dapatlah kita bertemu di lain masa, di lain waktu. Jadi jap, dengar kata ada guring pisang apa, tak tahulah. Jadi kami ni pun masih lagi berkhidmat, insya-Allah. Apa-apa pun doakanlah yang terbaik kepada kita semua, terutamanya keluarga kita lah yang pastinya. Dan saya mohon maaf sepanjang kita live ke udara ini, jika ada kekurangan dalam perkongsian ini, saya mohon maaf. Namun mudah-mudahan apa yang guru saya pesan